Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya nak kongsikan dengan anda satu casing yang saya consider dia sangat pelik, sangat unik. Bayangkan dari tahun 2017 saya review banyak casing, tak kisah yang murah atau yang mahal. Saya tak pernah jumpa casing yang offer feature seperti mana casing dekat belakang saya ni offer lah. Dari luar bila kita tengok, kita ingat dia sekadar yalah casing biasa, tak ada apa-apa yang menarik, just sekadar RGB dengan mesh punya front panel, something like that. But bila saya buka casing ni, saya tengok dekat belakang motherboard tray dia, saya macam what the... Saya pernah nampak konsep sebegini dekat online. Tapi ini kali pertama saya jumpa, saya nampak, saya main dengan konsep sebegini secara real life. Kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut tentang Inversion Refine ni, anda kena tonton video ni sampai habis. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom! Sebelum saya reveal part mana yang ajaib sangat tu, saya share dulu dari segi outlook. Sebab saya perhati kat Malaysia ni orang lebih pentingkan outlook dari dalaman dan juga build quality dia. Gitu. Kalau tengok front panel casing ni, saya kategorikan dia dalam casing yang mempunyai wajah yang garang. Backing orang Kelantan kata. Kiri kanan ada lubang-lubang untuk udara masuk, dan kalau kita perhati betul-betul, Inversion main dengan dua aksen warna saja, iaitu warna hitam betul dan juga gunmetal. Mula-mula saya ingatkan material dia besi, tapi the fact is dia just pakai plastik. Atas dia ada banyak gila I/O port dan button, ada USB 2.0 Type A, ada reset button, ada audio jack, 2 USB 3.0 Type A, dan bawah tu ada LED button, ada power button. Do note that LED button tu adalah option, anda kena beli asing dia punya hub. So, dekat top panel ni dia tak ada I/O port lah, just ada satu magnetic filter yang besar dan senang untuk kita cuci. Untuk belakang case dia ada 7 PCI slot jenis kena patahkan. Once kita patahkan, kita dah tak boleh nak tutup balik. Belakang ni kita boleh mount satu kipas yang bersaiz 120mm. Alright, ini dia interior Inversion Refine. Bagi saya agak luas, dia support motherboard bersaiz ATX, even eATX, dan graphic card yang paling panjang kita boleh sumbat masuk ialah 340mm. Casing ni dia datang dengan 4 fan ARGB 120mm Aurora. So, saya decide untuk pasang 3 dekat depan dan 1 dekat belakang sebagai exhaust. Bahagian atas ni saya pasang EKWB 240A IOD RGB. Jarak antara top panel dengan motherboard saya boleh kata agak luas. So, kalau kita nak mount radiator, kipas 240 dekat atas, walaupun motherboard kita tu heatsink dia besar, macam Gigabyte B550 Vision D yang saya guna, tak ada masalah. Alright, dari segi kabel management pula, casing ni datang dengan banyak lubang untuk laluan kabel, dan lubang kat kawasan tengah tu, atau saya biasa panggil dia sebagai tulang, dia datang dengan rubber grommet. Cuma saya perasan yang lubang dia ni agak sempit, dan space kat bahagian belakang motherboard tray ni memang luas. Nak gumpal-gumpal dan susun macam saya buat ni pun tak ada masalah bila kita nak tutup dia punya side panel. Kat casing ni kan, kita boleh pasang 2 biji hard disk 3.5 inci dan 2 biji SSD 2.5 inci. Alright, part yang ajaib tu ialah kat sini. Belakang motherboard tray ni, dia ada satu kipas untuk sejukkan kita punya motherboard. Directly hit bahagian soket processor. By right, feature ni dia lebih kepada overclocker. Siapa-siapa yang nak overclock mereka punya processor. Tapi macam saya tak pandai nak overclock sangat saya punya processor. Apa yang saya buat untuk tunjuk kepada anda sama ada kipas ni dia betul-betul berfungsi ataupun sekadar gimmick, ialah saya stress saya punya processor Ryzen 9 5900X dengan AIDA 64 100% load. Saya buka dia punya kipas dan saya tutup dia punya kipas. Apa yang anda sedang tonton sekarang, itulah result yang saya dapat, which is anda pun dapat faham yang tak ada beza sangat antara kita on dan juga off kipas di belakang motherboard tray ni. Saya tak kata kipas ni gimmick, tapi dia memang khas untuk overclocker. Kalau kita rakyat biasa, anda macam saya tak ada overclock processor, saya rasa benda ni tak membantu sangat lah. Okey, harga untuk Inversion Refine ni ialah RM229. Dia datang dengan 4 biji Aurora ARGB punya fan. Lepas tu dari segi design saya tak berani nak komen sebab dia lebih kepada personal preference. Ada orang suka, ada orang tak suka. Lepas tu dari segi
dari airflow. Airflow dia mantap, dia memang betul-betul dapat bagi aliran angin yang bagus kepada pengguna. Lepas tu dari segi cable management, yes, cable management dia pun mantap. Macam saya bagi tahu dekat belakang motherboard tray tu, kalau kita nak gumpal-gumpal kabel, kita nak tutup side panel, tak ada masalah. Cuma dia punya build quality sajalah biasa-biasa untuk harga dia RM229 tu. Cuma personal opinion saya kepada Invention untuk mereka improve pada next product akan datang ialah kalau mereka nak buat optional mode LED button from panel tu, better tak payah teruslah. Sebab pada harga 229 ni, audience dia ialah rakyat marhain. Dan setahu saya, ikut pengalaman saya, rakyat marhain dia tak akan tambah duit untuk dapatkan feature tu, feature LED tu. Jadi dia macam menyemak lah. Jujur saya bagi tahu, macam menyemak. Dia lain. Kalau kita bercakap tentang casing-casing bangsawan macam Fentex, Lianli, orang yang beli dia tu adalah bangsawan. Mereka ada duit dan mereka willing to spend untuk dapatkan feature tu. Tapi untuk harga RM229 untuk casing marhain ni, orang marhain ni dia sangat-sangat teliti dengan apa yang mereka beli. Sebab mereka tak ada duit kan. Kalau katakan hub tu harga dia RM50 Malaysia, jadi mereka kena tambah RM50 Malaysia. Sedangkan dengan the same RM50 Malaysia, kalau mereka upgrade SSD dari 120GB, mereka top up 50, mereka dah dapat 240GB. See? So, itu saja pendapat saya. Mungkin ada betul, mungkin ada salah. Kalau anda ada pendapat anda sendiri, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.